أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat, hari ini ingin bicara sedikit mengenai remedi. Minggu lepas hari raya saya ada online pada hari raya. Okey. Apa dia tak? Bahagian saya tidak on. Okey, beres. Jam sekarang pukul 7, hampir 7.10 minit pagi. InsyaAllah kita nak bicara rare remedies dalam buku kita yang diterbitkan pada tahun 2021, iaitu Materia Medica Homeopati Dr. Borik. Ya, bagi siapa yang masih belum memiliki boleh pesan boleh pesan sekarang ataupun tunggu hujung tahun. InsyaAllah kita ada promo hujung tahun. Jika siap buku sebenarnya penerbitan buku baru, nanti kita buat promo untuk buku-buku yang lalu. InsyaAllah lah, dalam progres lagi. Banyak benda yang perlu diuruskan. So hari ini kita bicara mengenai remedi yang ke-107, berpandukan buku Materia Medica Homeopati, masih lagi dalam jilid 1. So remedi ke-107 ini adalah Baryta Ascetica ataupun Acetate of Barrier. Okey, remedi ini saya lupa nak check dalam buku ni. Tapi di dalam Dr. J.H. Clark pun tidak ada remedi ni. Ia memang rare. Dianggap rare remedies. Tetapi ia masih berasaskan Baryta. Seperti kita ada Baryta Cup, Baryta Cup, Calcarea Cup, Baryta yang bermula dengan Baryta. Ada beberapa remedi yang bermula dengan Baryta. Dan kita bicara salah satunya lah Baryta Asceticum. Okey. Kita boleh cuba check Dr. Borik. Ya, tak susah check. B-A-R-Y T-A-A-C. Okey. Kita ada Baryta Cup yang mana kita tidak akan bicarakan sebab ia adalah remedi utama, tidak termasuk dalam kumpulan rare remedies. Kita ada Baryta Iodata, juga rare remedies, kita akan bicarakan, itu yang ke-109. Ada Baryta Muriatica. Itu kita lihat jika ia termasuk di dalam rare remedies, kita akan bicarakan. Jika ia remedi yang sangat penting, yang biasa diajar di kuliah, kita akan pintas saja. Kita akan pintas, ambil jalan pintas, sebab sesi kita adalah sesi mengenai remedi yang jarang-jarang jumpa dalam buku utama.
ia ada dalam buku-buku yang besar seperti buku Dr. Borik ni boleh dianggap besar jugalah. Walaupun ia ada sekitar hampir 700 remedi. Dalam yang ini pun dalam J.H. Clark pula Dictionary of Materia Medica kita tidak temui, tidak dimasukkan. Tapi ia ada dalam Allens, T.F. Allens. Kalau tak silap saya lah. Tapi dalam buku yang biasa kita rujuk juga iaitu Allens Keynotes. Remedi ni tak ada. Saya ada Allens Keynotes. Sahabat ya, ini adalah Allens Keynotes. Allens Keynotes memasukkan remedi-remedi utama. Jadi dia ada Barita Cup. Itu sajalah Barita yang ada. Barita Acetica tak ada. Okey, so sekarang kita terus pergi pada remedi Barita Acetica. Saya ni kejar masa ni. Bukan saja untuk buat kerja buku yang mungkin buku yang last ni. Minggu ni nak terbang. Jadi ada 3 hari saja lagi. Minggu lepas kita bicara mengenai buku Materia Medica yang diterbitkan oleh HPI. So hari ni kita ambil Barita Acetica. Menurut Dr. Borik, ia menghasilkan kelumpuhan yang bermula di bahagian ekstremiti. Okay. So isu di sini ialah isu kelumpuhan. Okey kelumpuhan ni paralysis lah. Bahasa Inggerisnya paralysis. Bermula di bahagian ekstremiti, maknanya di mana ekstremiti? Bahagian ni tangan, bahagian kaki. Dan merebak maju ke atas katanya. Selepas tu dia akan pergi ke bahagian-bahagian lain yang bukan ekstremiti. Satu. Okay, ini pengenalan yang diberikan oleh Dr. Borik. Yang kedua, dia ada pruritus. Gatal-gatal yang teruk pada orang yang berumur. Ini penting juga. Orang yang berumur, maknanya orang seperti saya ni, kalau tak pernah ada gatal-gatal, tiba-tiba hari ini, tiba-tiba dalam usia 60-an ni kita dapat gatal-gatal. Boleh fikirkan Barita Acetica sebagai satu remedi. Tentulah ada banyak remedi lain juga. Dan saya biasanya mengguna remedi biokimia. Dan berkesan juga. Sekarang kita bicara rare remedies. Rare remedies ni. So dua isu penting berkaitan dengan Barita Acetica yang kita sebut tadi. Satu, kenapa dia tidak jadi bold ni, saya buat bold. Satu, paralisis, kelumpuhan. Yang kedua, pruritus. Jadi kalau kita ingat Barita Acetic, ingat kelumpuhan, pruritus. Itu aja. Yang penting. Yang penting yang itu. Tapi kita nak tahu simptom dia. Simptom yang boleh kita merapatkan atau mengguna remedi ini. Pertama, orang jenis pelupa. Dan orang yang teragak-agak dalam membuat resolusi. Maknanya, dia tidak boleh membuat keputusan. Terutama bila ada fikiran-fikiran atau idea-idea yang bertentangan. Dia jadi teragak-agak. Serba salah. Di situ juga menunjukkan bahawa dia tidak ada atau kurang keyakinan diri. So, bahagian minda, pelupa, teragak-agak dalam membuat keputusan, kurang keyakinan diri. Bahagian muka, satu perkara penting bahagian muka. Dr. Borik sebut fikiran. Dia ada sensasi fikiran yang berserabut pada muka. Kita lihat muka ni, mas, seperti orang ni tak tenang lah. Orang ni penuh serabut. Lihat muka dia pun kita dah tahu dah, tak boleh tegur orang ni. Dia tengah serabut.
Kita lihat anak-anak kita yang tengah sedang ambil exam umpamanya, balik tidak mahu bercakap ke apa benda ke, tidak kira lah, simpel-simpelan tidak diceritakan di sini. Tetapi kita nampak, lihat muka dia itu, fikiran kita seperti fikiran berserabut. Sama ada di serabut berkaitan peperiksaan ke, berkaitan dengan kehidupannya ke, berkaitan dengan pemakanannya ke. Kita lihat di muka dia, penuh serabut. Itu Dr. Borik yang cerita. Belum lagi, kita belum bawa lagi pandangan-pandangan yang lain. Dan yang ketiga berkaitan ekstremiti. So Dr. Borik membawa masuk hanya 2 simptom partikular. 1 minda, kedua bahagian muka, ketiga ekstremiti. So ekstremiti ni seperti yang didedahkan oleh Dr. Borik semasa pengenalan, ada isu-isu kelumpuhan. So sakit menarik pada bahagian bawah seluruh kaki kiri. Kaki kiri tu rasa sakit menarik. Okey, rasa sakit tu menarik. Saya baru lepas sarapan, minta maaf. Tapi hari ni pun saya elak daripada sarapan benda-benda yang berminyak supaya tidak banyak sangat kita berdehem. Biasa kita, kalau kita rasakan kita nak batuk, kita berdehem banyak, rasa macam tu lah. Mungkin sebab orang tua satu hal. Tapi kalau ada macam tu, dia ada masalah pemakanan. Apa yang kita makan tu kena lihat. Mungkin lepas makan roti canai ke, keropok ke. So, sakit menarik pada bahagian bawah. Bahagian bawah tu bahagian betis lah. Seluruh kaki kiri. Umpamanya bahagian betis lah. Sakit, rasa sakit menarik. Waalaikumsalam Puan Nurliza. Ini saya live hari ni, takut tak sempat. Esok lusa hari Sabtu ada event dengan Kolej Marabantin perayaan 30 tahun. Hari Ahad saya nak fly luar negara ikut kawan. Bercuti lah sikit, bercuti sedikit. So sakit menarik bahagian bawah seluruh kaki kiri. Kaki kiri saja, dia fokus kaki kiri. Ada rasa merayap. Ada rasa seperti ada benda merayap serta menyucuk-nyucuk halus. Menyucuk dan membakar. Okey, tapi ayat Dr. Borik dia hanya sebut merayap dengan menyucuk-nyucuk halus, membakar. Okey, satu perkataan khusus disebut oleh Dr. Borik iaitu paralisis. Satu perkataan saja disebutkan oleh Dr. Borik iaitu paralisis. Paralisis. Okey. Kita lihat bahasa Inggeris punya Barita Estetika. Borik. Kenapa saya nak lihat yang ini? Biasa sebab kita bicara soal alignment. Kita nak alignkan yang bahasa asal. Betul tak kita punya terjemahan yang kita buat di dalam buku material medikal homeopati. Okey. Memang disebut paralisis, Memang disebut paralisis. Pengenalan pun sebut paralisis. Tetapi bahagian ekstremiti, penerangan simptom partikular ekstremiti, dia kata drawing pain down whole leg. Sakit menarik. Down whole leg, pada bahagian bawah seluruh kaki. Sakit menarik. Crawling with burning stitches. Merayap-rayap serta menyucuk-nyucuk, membakar. Waalaikumsalam Puan Nur Habibah. Okey. Dan saya ke mana Puan Liza nak ke mana? Tak adalah, saya tompak kawan pergi. Dia buat perjalanan ke Bandung, saya ikut je. Tapi saya sebenarnya tak suka bila pergi ke luar negara lama-lama. Ini 3 malam ni saya rasa dah lama. 3 malam 4 hari. Sebenarnya saya lebih suka yang sekadar 2 malam cukup lah. Tapi ini 3 malam penat lah. Orang muda dia berjalan. Kalau ikut kita punya travel agent, dia bawa macam dari pagi sampai ke petang baru balik hotel. Jadi penat. Jadi saya mungkin takkan ikut seluruhnya. Saya ikut sebahagian.
Okay. So, crawling with burning stitches, dia merayap dengan rasa menyucuk-nyucuk, membakar. Selepas itu ada perkataan paralysis. Di dalam bahasa bukan dalam bahasa Inggeris, memang bahasa Inggeris pun, dalam huruf biru, kalau kita lihat Homeopathy International punya buku Dr. Borik dibirukan dan juga italic. Dan kalau kita lihat buku Dr. Borik yang tebal tu, memang dia italic. Dan saya yakin kita juga italic dalam buku yang terjemahan 2021. Sahabat ya, harga buku ini 3 jilid 180. Ada kawan saya masuk dalam Shopee. Ada juga pertanyaan daripada orang, kalau beli 1 jilid macam mana? Okey, sebenarnya ada di bahagian belakang ni disebut 1 jilid harganya 65 RM. Kalau nak 1 jilid lah. Mungkin nak ikut kuliah untuk jilid pertama saja, 1 jilid 65. Maknanya 3 jilid itu 180. Harga 60 lah kalau 3 jilid. Boleh beli. Nak tunggu diskaun ujung tahun lah. Boleh beli juga, tak ada masalah. Paralysis, ini dia italic kalau Dr. Borik. Ada lumbago and rheumatic pain in muscles and joints. Maknanya ada lumbago dan sakit-sakit rheumatik. Dalam otot-otot, in muscles and joints, dan sendi-sendi. Dan sendi-sendi. Okey, itu yang diberikan oleh Dr. William Borik. Okey, cuba kita lihat okey, so ini masalah biasalah, especially terutamanya orang-orang yang sudah berumur seperti saya. 40 ke atas pun dah mula ada isu-isu seperti ini. Isu lumbago, sakit-sakit di bahagian kaki lah, bahagian belakang, urat-urat tu, otot-otot. Dan sakit rheumatik. Memang dia rujuk pada rheumatik pun. Dan ada bahagian urat-urat dalam otot-otot dan dalam sendi. Dalam otot-otot dan dalam sendi. Itu muscles lah, bahasa Inggeris muscles. Sendi ini terjemahan kepada joints. Nanti kita lihat. Sebab tidak ada dalam kelak, sebab saya merujuk apa yang ada dalam internet. Dosnya, Dr. Borik kata triturasi kedua dan ketiga dalam dos yang diulang-ulang. Remedy ini maknanya biasa diberi dalam dos crude. Dos crude maknanya potensi, tiada potensi lah, tinktur, dalam tinktur ibu. Tapi Dr. Borik sarankan triturasi kedua. Maknanya dalam potensi 2X dan ketiga. Okey, maknanya dalam potensi yang rendah. Okey, kalau kita lihat Swabe India, kita lihat apa yang disebut itu adakah bersamaan dengan simptom Dr. Borik. Dia kata kegunaannya remedi ini kalau nak guna untuk masalah kelumpuhan, paralysis, when the symptoms begin at the limbs and spread upwards. Apabila simptom-simptom itu bermula di bahagian anggota, umpamanya anggota kaki bawah, and spread upwards, dan dia merebak ke atas. Maknanya dia bermula bahagian kaki, kemudian sakitnya merebak ke atas. Rasa kelumpuhan di bahagian kaki, kita kemudian rasa kebas-kebas, macam nak lumpuh juga bahagian paha, bahagian pinggul, rasa dia nak merebak ke atas. Itu petanda, satu petunjuk kepada remedi Barita Estetika. It is also indicated in cases of involuntary itching sensation of the skin due to aging. Ini sama dengan apa yang diceritakan oleh Dr. Borik tadi. Laman Swabe India ini, dia kata ada sensasi pada kulit
disebabkan orang tu berusia. Involuntary itching, maknanya gatal-gatal yang secara tidak sengaja, secara tidak semena-mena jadi gatal, jadi rasa merayap. Rasa merayap tu tak ada petunjuk gatal juga. Rasa gatal, rasa merayap, rasa menyucuk di kawasan-kawasan kulit. Dalam usia kita meningkat tua, meningkat dewasa, ya juga meningkat tua. Aging, due to aging maknanya disebabkan penuaan. Aging ni maknanya penuaan. Semakin kita berusia, semakin rasa. Dulu-dulu tak ada. Saya ingat muda-muda saya dulu pun tak ada gatal-gatal. Tak ada. Tapi akhir-akhir, di hujung-hujung 50-an, kadang-kadang saya rasa ada benda merayap. Ada benda merayap. Ada masanya, tak pasal-pasal pakai stocking, di situ ada gatal-gatal. Ini involuntary itching. Dan kalau kita perasan, tak pernah kita ada masalah sewaktu kita muda. Tiba-tiba dia datang. Kita boleh ambil kesimpulan bahawa gatal-gatal yang datang itu adalah kesan daripada penuaan. Jadi, antara remedi yang kita boleh refer ialah Baryta Asiatica. Okey, so saya lihat apa yang dijelaskan oleh laman web India ini juga hampir sama dengan Dr. Borik. Dia hanya cuba mendetailkan. Mind dia kata is indicated for forgetfulness. Ia ditunjukkan oleh masalah pelupa. Orang yang semakin berumur dia menjadi semakin pelupa. Semakin dia kurang keyakinan diri. Apa contoh kurang keyakinan diri? Banyaklah dalam membuat keputusan. Malah saya kalau nak download sesuatu daripada internet, ini yang Maybank ni, Maybank ni pun saya tanya anak saya macam mana ni, MAE tak yang terbaru, Maybank. Dulu dia guna, kita nak transfer kan, kita nak transfer duit, kita kena guna ada SMS dihantar dan kita mengesahkan di situ. Bila dia hantar SMS, kita masukkan itu, baru diberi laluan untuk kita memindahkan wang. Sekarang pakai MAE dan di situ pun ada e-wallet, dan saya tak nak sibukkan diri dengan benda baru. Dah ada e-wallet yang kerajaan bagi dulu, Touch & Go, sekarang e-wallet dalam Maybank pula. Jadi benda-benda ni kadang-kadang create satu perasaan, terutama orang-orang yang berusia lah, yang sudah meninggalkan alam kita masih di dalam, tetapi bagaikan kita nak ketepikan alam internet online semua ni. Loss of self-confidence. Jadi saya tidak begitu yakin. Saya beritahu anak saya macam mana nak download ni, dia buat je lah. Kita tidak yakin, walaupun dulu kita katakan hebat lah dalam dunia internet ni, kita hebat. Tapi bila bab-bab aplikasi ni, dulu pun main sejahtera dah. Ingat main sejahtera bila COVID-19. Saya tanya kawan ni, dia kata begini aja, download. Dia kata tolong download lah. Sebab apa? Kita dengan diri kita sendiri, kita tidak begitu confidence. Loss of confidence. Ini ciri-ciri forgetfulness orang yang menghadapi masalah penuaan. Inability to take decision or resolution. Ini Syuabi India kata. Inability to take a decision. Seperti Dr. Borik juga. Dr. Borik sebut apa tadi? Saya terjemahkan sebagai kurang keyakinan diri, teragak-agak. Kita sebut 3. Pelupa, teragak-agak di antara resolusi yang bertentangan. Ada idea-idea yang bertentangan, kita jadi teragak-agak, kurang keyakinan diri. Kurang keyakinan ni saya terasa sangat. Terutama dalam dunia baru. Hari ini semuanya nak buat online, kita jadi kurang yakin. Bahagian muka, kita sebut bahagian muka tadi. Dr. Borik sebut perasaan fikiran berserabut, terpapar pada muka. Terpapar pada muka. Kenapa dia kata terpapar pada muka tu? Apa ayat sebenar dalam bahasa Inggeris? Feeling of cobweb in face.
Ini rupanya ayat asal dalam nota baru. Feeling of a cobweb in face. Perasaan apa perasaan cobweb ni apa? Jaring labah-labah. Jaring labah-labah. Rasa menunjukkan rasa serabut di muka. Kita lihat orang tu dia rasa serabut. Kita nampak orang ni jenis serabut. Dia sendiri pun dia merasakan penuh dengan sarang labah-labah ni muka. Orang yang bermasalah ya sahabat. Orang yang bermasalah. Rasa tak boleh nak keluar daripada masalah. Tidak boleh nak keluar daripada sarang labah-labah. Koyak. Nak melepaskan diri. Okay, macam kita tengok cerita Spiderman. Macam itulah. Lebih kurang lah. Tapi terjemahan saya sebut perasaan fikiran yang serabut terpapar pada muka. Okey. Kalau anda terjemah, bagaimana anda terjemah? Ini kita bicara masalah. Takkan kita kata feeling of cobweb in face. Perasaan, feeling ni perasaan sarang labah-labah di atas muka, di dalam muka. Perasaan labah-labah. Agak-agak orang yang membaca buku kita, kalau kita terjemahkan begitu, boleh faham tak? Perasaan seperti jaring labah-labah di muka. Susah nak faham tu. So kita nak kena mendalami apa keterangan ini. Kenapa keterangan ini masuk? Mesti ada di dalam proving. Orang yang membuat proving remedy ini, dia ada satu perasaan seperti jaring labah-labah di muka. Perasaan itu yang ada. Tapi satu tafsiran yang kita nak detail ialah kenapa perasaan cobweb itu? Fikirannya berserabut. Itu yang saya sebut. Fikirannya berserabut. Itu seperti cobweb. Dia tak boleh nak keluar daripada keadaan fikiran yang berserabut. Kenapa? Sebab dia ada masalah dengan minda tadi. Satu, dia jenis pelupa. Yang kedua, dia teragak-agak dalam membuat keputusan mengenai sesuatu pandangan yang bertentangan, juga kurang keyakinan diri. Itu pada bahagian muka yang kita sebut. Dan yang ketiga juga, kita petik balik apa yang disebut oleh Schwabe ni, restriction of movement. Maknanya dia kata pergerakan itu terhad. Restriction of movement affecting the limbs. Anggota ekstremiti bawah. Okey, kalau kita baca buku J.H. Clark, dia ada dua bahagian. Satu anggota ekstremiti atas, anggota ekstremiti bawah. Dia kata upper limbs and lower limbs. Di sini dia tak sebut upper limbs, lower limbs. Tapi kalau kita ada masalah di bahagian kaki, ia merujuk kepada lower limbs. So dia kata di sini restriction of movement affecting the limbs. Maknanya kita nak menggerakkan kedua tangan kita ataupun kedua kaki kita. Ini satu lagi masalah bila kita buat terjemahan. Dia selalu sebut limbs. Seperti dia sebut eyes. Dia tak sebut eye. Satu mata tak ada. Dia sebut eyes. Dia sebut ears. Ini bila kita nak terjemah ni, kita kena faham. Kita nak catat mata-mata. Jadi lain. Kita nak catat telinga-telinga. Jadi lain. Kita nak cakap limbs, anggota-anggota. Okey. So, kalau perhati dalam terjemahan buku Metode Medikal Homeopati yang saya buat, saya cakap direct. Bila dia sebut eyes, saya sebut kedua mata. Dia sebut ear, saya kata kedua telinga. Ada tak orang yang ada 3 telinga? Wallahualam, tak ada. Boleh juga sebut telinga-telinga, tapi bagi kita nak sebut telinga-telinga ni rasa janggal lah. Kalau kita sebut telinga saja, dia boleh jadi 2, dia boleh jadi sebelah. Kadang-kadang disebut telinga kiri, right ear, left ear. Bila dia sebut ears, maknanya dua-dua telinga. Ia boleh bermakna banyak, ada 10 telinga. Tapi kita tak ada orang yang ada 10 telinga. Ini gaya terjemahan ni harus menepati.
So restriction of movement affecting the limbs, anggota-anggota. Ini merujuk kepada anggota ekstremiti atas dan juga ekstremiti bawah. Terhad. Kenapa terhad? Dia kata which then extend to other parts. Yang mana rasa terhad ni kemudiannya merebak ke bahagian-bahagian lain badan dan kita rasa kita dihadkan. Severe pain in muscles of the back, limbs and the joints. Rasa sakit yang teruk di dalam otot-otot belakang, anggota-anggota, otot-otot belakang ni, otot-otot belakang ni, and the joints dan juga sendi-sendi. Sakit sangat. Drawing pain down the entire left leg. Dan sebelah kaki kiri, yang ni difokus. Left leg ni difokus. Drawing pain down the entire left leg. Sebelah kaki kiri, bahagian bawah. Mungkin lutut ke bawah, mungkin daripada paha ke bawah, ada drawing pain. Terjemahan bagi drawing pain ialah sakit menarik. Sakit menarik-narik. Sehingga seorang itu mungkin terpaksa merangkak. Drawing pain down the entire leg. Had to crawl. Terpaksa merangkak-rangkak due to painful stitches. Kerana cucuk-cucuknya yang menyakitkan. Stitches itu. Cucuk-cucuk. Cucuk-cucuk. Okey. Cucuk-cucuk itu banyak. Bahasa Inggeris asalnya banyak. Apa ni kita rasa cucuk oleh duri lain, ditusuk oleh benda tumpul lain. Tapi dia menusuk juga. Ini pun jenis menusuk juga. Tapi tusukannya halus. Sebab stitches ni, kalau orang perempuan yang biasa menjahit bajunya, stitching itu merujuk kepada jahitan. Maknanya dicucuk oleh jarum halus. Sebab itu di beberapa tempat dalam material medikal, kalau sahabat semua baca dan perasan, saya sebut menyucuk halus. Bila menyucuk halus, ia adalah istilah asal daripada stitches. Okey. So, dan memang dalam terjemahan Barita Estetika kita, ini remedi yang ke-107, merayap dan mencucuk-cucuk halus. Itu terjemahan saya. Saya direct cakap merayap serta mencucuk-cucuk halus, membakar lagi ada. Burning. Okey. Itu dalam simptom particular extremity. Ini yang terjemahan saya. Tadi saya baca tadi Swabi India. Terjemahan saya, kita balik semula. Dikata bahagian extremity. Saya rasa ejaan extremity tu EKS. Kalau dia buat EX tu silap. Istilah asal Inggeris. Tapi sebab saya ambil daripada internet, mungkin kadang-kadang saya tertinggal untuk terjemahan. So, sakit menarik pada bahagian bawah seluruh kaki. Bahagian bawah seluruh kaki kiri, left leg. Merayap serta menyucuk-nyucuk halus. Membakar, rasa membakar. Cucuk halus satu hal, membakar satu hal, itu ada. Dan merayap. Merayap ni seperti binatang merayap lah. Siapa yang pernah ada simptom rasa binatang merayap, kita pegang situ tak ada binatang, tapi rasa sesuatu merayap. Itulah keadaannya. Itu pengalaman lah. Bila kita bercakap berasaskan pengalaman kita sebagai orang yang sudah berusia, itu berlaku di masa penuaan. Proses kita yang semakin sudah lama hidup ni, kita ada simptom-simptom. Itu yang sebut penerangan Dr. Borik, dia kata pruritus. Pruritus pada orang berumur. Maknanya, bila kita semakin tua, tiba-tiba kita rasa simptom gatal, kita dapati ia bukan jangkitan daripada mana-mana. Rasa gatal saja. Kesan penuaan. Merayap, menyucuk halus, membakar. Kesan penuaan. Ini dijelaskan oleh Dr. Borik. Bahagian pengenalan. Ada lumbago. Ada sakit di belakang paha tu. Umpamanya ada sakit. Bahagian pinggang ke bawah lah. Dan sakit reumatik. Ada masalah reumatism di situ. Bahagian otot-otot. Dalam otot-otot dan sendi. Biasalah reumatism ni otot dan sendi. Dua-dua boleh jalan.
Saya sebenarnya pernah muda juga, pernah juga ada rheumatism masa muda. Masa saya bekerja dulu dalam umpama awal 30-an, pernah ada rheumatism. Saya tidak pergi check hospital. Tetapi saya tahu sebab apa? Kenapa sengal? Kenapa sakit sendi? Kenapa tak tahan? Biasa bila saya masuk lift di kawasan yang sejuk, datang jenis rheumatism itu rasa sengah-sengah. Pelik. Banyak kali. Dan kita ambillah remedi untuk isu-isu seperti itu. Dan akhirnya saya ingat selepas 1-2 tahun saya tak pernah ada rheumatism seperti itu lagi. Maknanya remedi yang kita ambil itu mungkin kebetulannya tepat. Dan rheumatism ni banyak. Remedi homeopati berkaitan rheumatism ni banyak. Kalau tepat, insyaAllah baik. Contohlah remedi apa yang kita boleh sebut mengenai rheumatism. Banyaklah. Rastox, Ledem, Bryonia, Barita Cup ke, Barita Acetica ke. Ini kita cakap pasal Barita Acetica. Jelas dia sebut ada paralisis, ada kelumpuhan, ada lumbago dan sakit rheumatik dalam otot-otot dan sendi-sendi. Very direct. Saya rasa remedi ni kalau kita nak cuba, bagus. Kalau kita rasa ia memberi kesan yang positif kepada pelanggan kita, umpamanya, ataupun kepada diri kita, keluarga kita, maknanya kita boleh refer selalu. Kita boleh refer selalu. Okay, dan seperti saran Dr. Bory, dia kata triturasi kedua dan ketiga. Sebab remedi ini tidak boleh dibuat terus dalam bentuk potentization. Dia kena triturate dulu. Kemudian selepas itu baru bila dia sudah boleh didilute, baru dia buat ke potensi tinggi. So boleh gunalah Barita Aceticum potensi 6 atau 12 umpamanya. So itulah saranan saya. Akhir-akhir ni kalau perasan juga saya banyak sebut juga potensi 6, 12. Tidak terus pergi pada 30. Okey, suatu masa kita boleh bercerita mengenai potensi juga. Okey, itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita bicara hari ini Materia Medica Homeopati jilid 1. Sebab orang bertanya dalam Shopee berapakah satu, saya kata kalau nak beli satu jilid 65, kalau beli 3 jilid sekaligus 180. Nak lagi murah tunggu hujung tahun insya-Allah. Kita bicara mengenai rare remedies, remedi yang jarang-jarang orang guna ataupun jarang-jarang terdapat dalam Materia Medica utama, iaitu remedi ke-107, Materia Medica Homeopati Dr. Bory, Barita Acetica. Hanya Materia Medica Homeopati yang kita terbit dalam bahasa Melayu. Sebab kalau kita rujuk yang bahasa Inggeris, dia bukan 107. Dia banyak. Dia ada lagi. Bukan kita tak masukkan. Sebab sebahagian daripada remedi itu bukan original Dr. Bory. Ia mungkin remedi daripada India, proving lain, tambahan kemudian. So yang tu memang kita tak masuk. So itu saja untuk bicara remedi, rare remedies pada hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Bukan hujung minggu inilah, hujung minggu sekali lagi insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih dapat online bersama. Tolong share supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.